Assalamualaikum dan selamat petang kepada Puan Izzah serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Tajuk kumpulan kami pada hari ini ialah persamaan ciri tokoh tamadun menurut pegangan tamadun Islam, Melayu, India dan Cina. Sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan diri saya dan rakan seperjuangan saya. Nama saya Naziha binti Abdul Rahim selaku pembentang pertama, Ainul Insyirah binti Muhammad Yusof selaku pembentang kedua, pembentang ketiga ialah Nurizati Khairunisa, Nur Syazani Hanis sebagai pembentang keempat, Siti Zarifah sebagai pembentang kelima dan Nazatul Ainina selaku pembentang terakhir. Kami merupakan pembentang kumpulan ke-11. Ciri tokoh yang pertama ialah menitikberatkan nilai-nilai murni. Menurut Majid pada tahun 2012, nilai murni dapat didefinisikan sebagai pelakon yang baik, beradaban dan tata susila dalam hubungannya sesama Tuhan, manusia dan alam. Menurut pegangan tamadun Islam, nilai-nilai murni bererti akhlak yang bermaksud sikap rohani manusia yang memuliakan tingkah laku terhadap Allah, manusia dan makhluk lain. Contoh tokoh yang menitik beratkan nilai-nilai murni bagi tamadun Islam ialah Al-Khawarizmi. Nama sebenar Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara pada 780 Masihi. Beliau meninggal dunia pada 266 Hijrah atau 850 Masihi di Baghdad. Beliau dikenali di barat dengan pelbagai nama seperti Al-Khawarizmi, Al-Jawarizmi, Al-Hahawizmi, Al-Kharizmi dan Al-Ghorizmi. Beliau merupakan seorang tokoh Islam yang berpengalaman luas dalam pelbagai bidang. Beliau juga dikenali sebagai tokoh yang mahir dalam pelbagai ilmu dan tokoh yang alim serta kuat beribadah. Beliau juga menerapkan ciri-ciri akhlak mulia ke dalam ilmu matematik dan ilmu-ilmu Islam yang lain. Sebagai contoh, antara akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan algebra yang mana melambangkan keadilan. Hal ini kerana sifat keadilan sangat dituntut dalam agama Islam. Meskipun Al-Khawarizmi sentiasa sibuk mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu baru, tidak menjadikan beliau lupa kepada tuntutan yang wajib dalam Islam. Beliau bukan hanya dikenali sebagai tokoh yang mahir dalam pelbagai ilmu, bahkan beliau juga dikenali sebagai tokoh yang alim dan kuat dalam amal ibadah. Ini bermakna Al-Khawarizmi berjaya mengatur kehidupannya dengan baik dan berjaya mengimbangkan aktiviti hariannya antara dunia dan juga akhirat. Bagi tamadun Cina, mereka percaya akan ajaran Konfusianisme iaitu pengajaran falsafah untuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia. Ajaran ini mempunyai beberapa titik muncul yang utama iaitu pementingan akhlak yang mulia dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi. Penganutnya diajar supaya tetap mengingati nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini dan merupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia bertingkah laku. Tokoh yang mempunyai ciri-ciri sebegini ialah Kongfuzi. Kongfuzi ialah seorang tokoh ulung falsafah Cina yang terkenal pada dinasti Zhou. Nama sebenar beliau ialah Kongqiu. Beliau dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masihi di Zhou, iaitu sebuah pekan kecil di negeri Lu yang dikenali sebagai wilayah Shantung sekarang. Beliau berminat membaca mengenai sejarah, matematik dan tradisi orang Cina sejak kecil. Kongfuzi mahir tentang Li, iaitu susunan tingkah laku yang baik. Walaupun keluarga beliau hidup dalam kesusahan, tetapi beliau tetap belajar dengan tekun dan berjaya memasuki perkhidmatan kerajaan semasa berusia 7 tahun. Kongfuzi sangat menekankan pembentukan akhlak kerana beliau hidup pada zaman kekacauan dan penindasan dari pihak berkuasa. 5 nilai akhlak yang utama dalam ajaran Konfusianisme ialah Ren, berperi kemanusiaan, Li, kesusilaan, Yi, keadilan, Si, kebijaksanaan dan Qin, layak dipercayai. Ajaran Wulun juga diperkenalkan oleh Kongfuzi yang bertujuan membentuk disiplin kepatuhan dan ketaatan. Matlamat tertinggi bagi kedua ajaran ini adalah menjadi manusia teragung yang dipanggil Junzi. Menurut tamadun India pula, mereka menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu, memupuk semangat persaudaraan,
menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Mereka percaya dengan ahimsa, iaitu prinsip tidak melakukan kekejaman dan merupakan satu prinsip asas yang ditekankan oleh ajaran Upanishad, Buddhism dan Jainism. Agama Buddhism menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya. Ahimsa mempunyai unsur-unsur positif seperti kasih sayang, simpati, belas kasihan, murah hati, jasa dan pengorbanan diri. Prinsip ahimsa dapat mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain. Tokoh yang mempunyai ciri-ciri nilai murni yang baik bagi tamadun India ialah Mahatma Gandhi atau nama sebenarnya Mohandas Karamchand Gandhi. Beliau dilahirkan pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat, India. Beliau dikenali sebagai tokoh yang penuh dengan kedamaian. Gandhi menerapkan ajaran agamanya untuk menginspirasikan dunia dengan meninggalkan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kemerdekaan. Menurut Gandhi, kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial, berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang serta peraturan. Beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa-kuasa jahat. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran. Menurut pegangan tamadun Melayu, kehidupan lebih teratur dari segi susunan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai murni seperti ketaatan dan kepatuhan kepada sultan dan pemimpin, berpegang teguh kepada adat tradisi, menjaga adat resam dan pantang larang yang diamalkan oleh nenek moyang, mengatur perjalanan hidup dari segi pergaulan dan juga hubungan sesama manusia, menitik beratkan hal-hal kekeluargaan dan mengajar umatnya mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim. Masyarakat Melayu suka menerapkan unsur nilai-nilai murni dalam ungkapan Melayu seperti peribahasa, perumpamaan dan pepatah. Jadi, nilai keimanan yang ada pada peradaban Melayu dapat memperkukuhkan akhlak dalam tamadun Melayu. Hamka merupakan tokoh tamadun Melayu yang mempunyai ciri-ciri nilai murni yang baik. Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan di negari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau dilahirkan pada 17 Februari 1908 dan meninggal dunia pada 21 Julai 1981 pada usia 73 tahun. Hamka merupakan seorang penulis dan ulama terkenal di Indonesia. Menurut Hamka, akhlak adalah sifat yang timbul dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan sehingga dengan mudah melakukan tanpa ada dorongan dari luar. Maksudnya kat sini, manusia sering melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir. Perilaku umat Islam hendaklah sesuai dengan syariat Islam yang berintikan akhlak dan berpusat pada tauhid. Hamka juga memandang manusia bukan hanya soal jasmani kerana bagi Hamka, rohani manusia berasal dari pancaran cahaya Allah. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang kedua. Baiklah, terima kasih Naziha untuk pembentangan tadi. Seterusnya, saya Ainul Insyirah akan membentangkan berkenaan persamaan tokoh dari segi menekankan konsep ketuhanan. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas utama dalam agama Islam, Kristian, Yahudi dan juga Hinduisme. Tetapi, konsep monoteisme bagi agama-agama tersebut adalah berbeza. Kalau kita lihat agama Islam, Kristian dan Yahudi dikembangkan oleh para nabi. Manakala agama Hindu pula tidak mempunyai pengasas. Agama Buddhisme pula lebih berpaksikan kepada moral dan etika. Mereka lebih menekankan berkenaan sifat dan juga adab. Okey, kita lihat tamadun Islam. Tokoh dalam tamadun Islam yang saya letakkan adalah Ibn Sina. Ibn Sina seorang tokoh yang terkenal
dalam falsafah Islam abad keempat Hijrah. Ibn Sina telah membahaskan berkenaan isu ketuhanan kerana menurut beliau beranggapan bahawa perbahasan berkenaan isu ketuhanan merupakan semula-mula perbahasan. Okey. Melalui perbahasan tersebut, Ibn Sina telah menjumpai 5 dasar utama dalam ilmu metafizik. Apa yang Ibn Sina jumpa adalah yang pertama, kewujudan Tuhan dan hubungannya dengan alam. Yang kedua pula, hukum alam. Yang ketiga, hukum sebab dan musabab. Dan yang keempat, konsep yang maha mengatur atau menyusun. Dan yang terakhir, Tuhan yang maha mengetahui. Kita pergi pula kepada tamadun India. Tokoh dalam tamadun India adalah Sri Ramakrishna. Beliau merupakan tokoh agama India pada kurun ke-19 yang terkenal. Nama sebenar Sri Ramakrishna ialah Gadadhar Chattopadhyaya. Beliau telah menjadi seorang Sami di kuil Kali Dakshineswar. Ramakrishna telah menjalani disiplin rohani di bawah ajaran Bhairavi Brahmani. Bhairavi Brahmani ini merupakan guru bagi Sri Ramakrishna. Menurut pandangan Ramakrishna, matlamat hidup seseorang tu adalah untuk menyedari akan wujudnya Tuhan. Bagi Ramakrishna, semua masalah kita ataupun semua penderitaan akan berakhir apabila kita menyedari akan wujudnya Tuhan. Ini merupakan 8 ayat yang mengandungi rumusan ajaran Sri Ramakrishna yang telah ditulis oleh Swami Harshananda. Saya akan bacakan, tapi ini dalam bahasa Sanskrit. Saya akan terjemahkan dalam pembentangan yang berikut. Okey. Maksud bagi 8 ayat tersebut, yang pertama, sesungguhnya Tuhan wujud, hanya Tuhan yang benar. Yang kedua, Tuhan boleh dilihat, dikenali dan manusia boleh bercakap dengannya. Yang ketiga pula, matlamat hidup ialah untuk melihatnya dan juga menyedarinya. Dengan melihatnya dan juga dengan menyedarinya, segalanya boleh dicapai dan juga diperolehi. Okey, so yang kelima, seorang guru diperlukan untuk melakukan semua itu. Yang keenam, pelepasan hawa nafsu dan juga ketamakan ialah disiplin utama. Bila kita dapat mengawal hawa nafsu, maka kita telah melepasi disiplin utama. Yang ketujuh, dan juga kebenaran. Dan yang ke-8, iaitu yang terakhir, Tuhan boleh disedari dengan keinginan yang kuat juga. Ini menurut Sri Ramakrishna ya. Seterusnya, tamadun Cina. Tokoh bagi tamadun Cina adalah Lao Tzu. Lao Tzu membawa fahaman Taoisme dalam tamadun Cina. Menurut Lao Tzu, manusia hanya perlu berserah kepada Tao. Tao ni maksud dia jalan. Agama Tao menggabungkan ilmu pengetahuan, falsafah dan ilmu kedewaan yang agung sebagai dasar kepercayaan dalam agama Tao. Agama Tao juga dia menyembah dewa dan dewi. Sesungguhnya Taoisme, walaupun Taoisme tidak banyak menekankan konsep ketuhanan dalam prinsip ajarannya, namun menurut fahaman ini, mereka mendefinisikan Tuhan sebagai zat yang maha agung yang telah memberikan kehidupan kepada alam ini. Kita pergi kepada tamadun yang terakhir daripada saya, iaitu tamadun Melayu. Tokoh bagi tamadun Melayu adalah Hamzah Fansuri. Sheikh Hamzah Fansuri ni siapa? Beliau merupakan seorang ulama dan juga pujangga besar Melayu. Beliau merupakan penyair yang pertama yang mengubah syair-syair Melayu ni kepada lebih bersifat agama. Beliau juga telah memberikan banyak sumbangan dalam bidang sastra. Hamzah Fansuri digelar sebagai
pelopor puisi Islam yang bersifat agama dan tasawuf. Maksudnya kat sini Hamzah Fansuri ni dia banyak cipta syair-syair yang lebih bersifat kepada keagamaan dan juga ketuhanan. Okey, di sini merupakan beberapa karya Hamzah Fansuri yang menekankan berkenaan konsep ketuhanan. Yang pertama, Asrarul Arifin fi Bayani Ilmi Suluk wa Tauhid. Dalam karya ini, Hamzah Fansuri telah membahaskan masalah-masalah ilmu tauhid dan juga ilmu tarikat. Dalam kitab ini tersimpan ajaran-ajaran beliau. Yang kedua pula adalah Syarabul Asyikin. Dalam karya ini, Hamzah Fansuri telah membicarakan masalah-masalah tarikat juga, berkenaan syariat, hakikat dan juga makrifat. Yang ketiga, Al-Muntahi. Al-Muntahi pula membicarakan berkenaan masalah-masalah tasawuf. Dan yang keempat, Rubah Hamzah Fansuri. Dalam Rubah Hamzah Fansuri terdapatnya syair sufi yang penuh butir-butir filsafat. Jadi melalui ini kita dapat lihat bahawa Hamzah Fansuri amat menekankan konsep ketuhanan dalam penciptaan karya beliau. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Persamaan ciri tokoh yang seterusnya ialah penghasilan penulisan karya-karya agung. Karya agung merupakan karya klasik yang telah meninggalkan kesan budaya, pemikiran, pandangan dan falsafah hidup yang berkekalan dalam ingatan bersama sesuatu bangsa. Karya ini dianggap sebagai pembentuk dan cermin budaya tamadun bangsa. Malah, kita mengenal tamadun Melayu, Islam, India, Cina dan tamadun lain melalui karya seni, falsafah, sastra, pemikiran yang dicetuskan oleh pemikir, seniman dan sastrawan zaman dahulu kala. Dalam tamadun Islam, antara tokoh yang menyumbang kepada penghasilan penulisan karya-karya agung ialah Ibnu Al-Haytham. Nama penuh beliau ialah Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham Al-Basri Al-Misri. Beliau dilahirkan pada 354 Hijrah bersamaan 965 Masihi di Basrah, Iraq dan meninggal dunia pada 1034 Masihi ketika usianya mencecah 74 tahun. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang termaktub dalam ilmu falak, perubatan, falsafah dan ilmu mantik. Teori-teori yang beliau hasilkan digunakan sehingga ke hari ini dan karya teragung beliau ialah karya Al-Munazir. Al-Munazir merupakan satu karya agung Ibnu Al-Haytham dalam bidang kajian optik. Karya ini pernah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Karya ini juga pernah diterjemahkan oleh Witilo pada tahun 1270 Masihi dan kemudiannya diterbitkan oleh Risna pada tahun 1572 Masihi yang bertajuk The Source Optic. Bercerita lebih lanjut mengenai karya ini menceritakan kepada teori-teori optik iaitu teori penglihatan. Dengan menggunakan kaedah matematik dan model fizik yang baik, beliau dapat membuat eksperimen yang teliti. Beliau telah menggabungkan teori dan eksperimen dalam penyelidikannya. Dalam penyelidikan, beliau telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan imej dan banyak lagi fenomena optik yang penting. Beliau juga telah menolak teori Ptolemy dan Euclid yang mengatakan bahawa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari mata. Sebaliknya, menurut beliau, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia seperti yang digambarkan di dalam raja ini. Selain teori optik, beliau juga menyumbang kepada teori hukum pembiasan dan bidang astronomi yang menjadi rujukan pengkaji sehingga ke hari ini. Karya-karya terkenal beliau yang lainnya ialah Makalah fi Iktiraj Sam al-Qiblah, Makalah fi Hayat al-Alam, Kitab fi al-Minasi dan seterusnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tokoh Islam ini, saya telah menyediakan pautan kepada video pendek mengenai sumbangan tokoh Ibnu Al-Haytham. Seterusnya, tamadun India. Antara tokoh yang menyumbang kepada penghasilan karya-karya agung tamadun India ialah Vyasa. Menurut kitab Vishnu Purana,
biasa dilahirkan di sebuah pulau di Sungai Yamuna yang bernama Kalpi. Karya agung beliau ialah Kitab Mahabharata yang dihasilkan antara tahun 400 Masihi yang mengandungi lebih kurang 10,000 sloka. Kitab Mahabharata ini meriwayatkan tentang peperangan Kurukshetra yang berlaku di antara putra-putra Pandava dan Kaurava. Kitab ini juga mengandungi kitab suci orang Hindu yang utama iaitu Bhagavad Gita. Sehubungan dengan itu, kitab yang disanjung tinggi sebagai Pancama Veda kelima ini merupakan sebuah ensiklopedia agama dan kebudayaan Hindu. Kitab Mahabharata ini juga mengandungi bahan-bahan falsafah agama dan kerohanian. Mahabharata ialah epik terbesar daripada India Purba dan merupakan puisi terpanjang yang pernah ditulis. Selain kitab Mahabharata, terdapat juga kitab-kitab lain yang menjadi pegangan agama tamadun India seperti Bhagavad Gita dan Ramayana. Kita beralih pula kepada tamadun Cina. Antara tokoh yang menyumbang kepada penghasilan karya-karya agung tamadun Cina ialah Li Shizhen. Beliau dilahirkan pada tahun 1518 dan meninggal dunia pada tahun 1593 pada umur 57 tahun di Hubei, China. Beliau diberi gelaran pakar teori perubatan tradisi Cina kerana banyak memberi sumbangan dalam bidang perubatan di China. Untuk pengetahuan semua, beliau banyak menghasilkan penulisan mengenai perubatan tradisi Cina, namun karya yang paling terkenal dan dianggap karya agung ialah karya Beng Chao Gangmu. Karya Beng Chao Gangmu telah membawa pengaruh yang besar kepada dunia perubatan di China, malah di seluruh dunia. Banyak ubat yang digunakan di China pada masa ini terus mengikut preskripsi yang dicatatkan dalam buku beliau. Di samping itu, karya ini juga mencatatkan hasil pembangunan terkini ilmu tersebut pada masa itu dan membetulkan banyak kesalahan dalam buku perubatan yang sedia ada. Raja ini merupakan karya asli beliau yang kini terpelihara di Museum British di England. Antara keistimewaan karya ini ialah yang pertama, Li Shizhen membaca pelbagai buku klasik tentang perubatan tradisi Cina yang sedia ada untuk meluaskan ilmu beliau dalam bidang perubatan. Yang kedua, karya ini mempunyai catatan sebanyak 1,892 jenis bacaan ubat tradisi yang dilampirkan dengan lebih daripada 1,160 gambar serta lebih daripada 11,000 preskripsi. Buku ini terdiri daripada 52 jilid dengan 2 juta perkataan. Yang ketiga, karya ini sangat berjasa sekali dalam dunia biologi, kimia, mineralogi, geografi dan astronologi. Akhir sekali, keistimewaan karya ini ialah karya ini telah diterjemahkan menjadi bahasa Jepun, Inggeris, Jerman, Perancis, Latin, Rusia dan banyak lagi. Terlalu banyak keistimewaan karya beliau ini, namun malangnya, sebelum karya Beng Chao Gangmu ini diterbitkan, Li Shizhen meninggal dunia. Akhir sekali tamadun Melayu. Abdullah Munshi merupakan salah seorang tokoh tamadun Melayu yang banyak menyumbang kepada penulisan karya-karya agung. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau lahir pada tahun 1796 Masihi bersamaan 1211 Hijrah di negeri Melaka dan meninggal dunia pada tahun 1854 Masihi. Menurut Ismail Yusof, beliau pernah bekerja sebagai guru bahasa, wartawan, sejarawan, penterjemah dan banyak lagi. Karya-karya yang telah dihasilkan beliau membawa unsur-unsur pembaharuan dalam lapangan sastra Melayu. Dua buah karya agung beliau ialah Hikayat Abdullah dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Kedua-dua karya agung Abdullah Munshi ini berkisarkan situasi masyarakat ketika itu. Karya Hikayat Abdullah mengandungi kritikan terhadap orang Melayu, Raja-Raja Melayu dan Undang-Undang Timur yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh golongan penulis. Manakala, karya beliau Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan pula dianggap sebagai dokumentasi sejarah yang ditulis berdasarkan pemerhatian semasa. Beliau telah mengupas aspek politik, ekonomi sosial dan kebudayaan masyarakat Melayu di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Antara persamaan ciri tokoh tamadun menurut pegangan tamadun Islam, Melayu, India dan Cina adalah pengikut yang ramai dan dipandang tinggi.
Dalam tamadun Islam, antara tokoh yang dipandang tinggi ialah Al-Biruni. Nama sebenar beliau ialah Abu Raihan Al-Biruni, lahir pada 15 September 1973 dan digelar sebagai bapa astronomi. Al-Biruni merupakan ilmuwan yang pertama kali membezakan istilah astronomi dengan astrologi. Dengan ilmu sosial, Al-Biruni digelar sebagai antropologi pertama di dunia. Dia menulis secara terperinci kajian kompetitif berkaitan antropologi manusia, agama dan budaya. Beliau dipuji sejumlah ilmuwan kerana telah mengembangkan antropologi Islam. Seorang ilmuwan Muslim serba boleh dari abad ke-10 Masihi, iaitu Al-Sabra, menjuluki Al-Biruni. Beliau berkata, dia salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah manusia. Selain itu, bapa sejarah sains barat, George Sarton pun mengagumi pencapaian Al-Biruni. Semua pasti sepakat bahawa Al-Biruni adalah seorang ilmuwan yang sangat hebat sepanjang zaman, kata George Sarton. Sekarang kita pergi pula kepada pengikut yang ramai dan dipandang tinggi dalam tamadun India pula. Nama sebenar beliau ialah Siddhartha Gautama atau juga dikenali sebagai Buddha Gautama. Beliau lahir di Kapilavastu yang kini terletak di negara Nepal. Beliau merupakan pengasas agama Buddha. Sebenarnya, ajaran Buddha pertama kali diterima oleh 5 orang Sami, iaitu Wandana, Bhatia, Mahanama, Asaji dan Wapa. Hari pemutaran roda Dharma yang pertama tersebut diperingati oleh umat Buddha sebagai Hari Suci Asada. Setelah saat itu, makin lama makin ramai yang menjadi pengikut beliau. Sekarang, populasi penganutnya iaitu agama Buddha di dunia mencapai 1.6 juta orang atau 22% populasi dunia. Ramai kan? Dianuti paling banyak oleh warga negara Thailand, Kemboja, Myanmar, Bhutan dan Sri Lanka. Agama Buddha adalah agama yang dimiliki dasar ajaran yang berusia lebih dari 2000 tahun. Seterusnya, antara tokoh yang disanjung dan mempunyai ramai pengikut dalam tamadun Cina ialah Lao Tzu. Beliau merupakan pengasas kepada ajaran Taoisme. Taoisme dilihat sebagai salah sebuah dari 3 aliran pemikiran utama masyarakat Cina. Beliau dihormati oleh ramai masyarakat Cina sebagai Tuhan dalam agama Taoisme. Bagaimana ajaran ini boleh tersebar? Anak-anak murid Lao Tzu bertanggungjawab menghidupkan dan menyebarkan ajaran guru mereka itu menerusi penyampaian secara lisan. Kemudian, ajaran-ajaran tersebut dihimpun oleh seseorang atau beberapa orang pelajar Lao Tzu. Jika kalian semua ingin tahu, ajaran Taoisme memiliki penekanan yang kuat dalam yin dan yang. Yin-yang adalah unsur yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan dan juga bermaksud negatif dan positif. Dalam tamadun Melayu pula, tokoh yang disanjung tinggi antaranya ialah Nasruddin Ibnu Ali Ar-Raniri. Beliau merupakan seorang ulama, pengarang, ahli sufi, ahli sejarah yang berpengaruh dalam sejarah umat Islam di alam Melayu. Beliau telah memberi impak dalam perkembangan Islam di tanah Melayu. Al-Raniri adalah nama tokoh yang tidak asing lagi, malah terkenal dengan hasil penulisan dan usaha dakwah yang dijalankan. Al-Raniri antara ulama yang memainkan peranan dalam perkembangan dan kelestarian Islam di alam Melayu, khususnya negeri Aceh. Selain Aceh, Al-Raniri juga pernah berada di beberapa tempat yang lain seperti Mekah dan Pahang, yang merupakan salah satu negeri di semenanjung Malaysia.
Beliau menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam menyampaikan dakwahnya. Kitabnya masih lagi digunakan di sebahagian sekolah-sekolah agama di Malaysia pada kurun ke-20. Terima kasih kepada pembentang keempat. Jadi saya Siti Zarifah binti Mak Azhari akan menerangkan tentang memberi didikan melalui ajarannya. Alright, jadi kepentingan pendidikan yang pertama adalah pendidikan dapat membentuk personaliti manusia yang mencakupi aspek emosi, intelek, rohani dan jasmani seiring dengan ajaran yang dibawa. Yang kedua adalah setiap individu diharapkan dapat mengaplikasikan segala ilmu asas pengetahuan dan konsep yang dipelajari dalam ajaran dalam norma kehidupan. Dan yang terakhir sekali, ajaran yang dibawa adalah untuk membentuk akhlak dan personaliti serta nilai moral setiap individu dalam kehidupan masyarakat supaya masyarakat yang harmoni dapat dibentuk. Tamadun Islam. Yang pertama, kita berasaskan sumber Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, surah Al-Alaq mengatakan maksud kepada penekanan kepada pendidikan bahawasanya penting dalam kehidupan setiap manusia. Ayat dalam surah Al-Alaq 1 hingga 5 mengandungi perintah membaca, mengajar dan perantaraan media pena. Dalam pepatah Arab juga mengatakan bahawa carilah ilmu meskipun di negara Cina kerana menuntut ilmu adalah wajib untuk orang Islam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi didikan Islam kepada agamanya, kepada umatnya. Dan hari ini Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk amal ma'ruf nahi munkar, mengajar amalan-amalan yang dikehendaki oleh Allah dan membuang amalan jahiliah melalui Al-Quran dan hadis. Tujuan Al-Quran diturunkan yang pertama adalah Al-Quran sebagai hidayah, Al-Quran sebagai panduan dan petunjuk untuk menerangi kehidupan setiap insan. Al-Quran membentuk orang Islam yang sempurna dalam pelbagai aspek seperti rohani, fizikal, akhlak dan perlakuan yang disukai dan diredai oleh Allah. Dan yang ketiga, Al-Quran mewujudkan masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang dibentuk bercirikan ciri-ciri seorang mukmin yang soleh dan solehah seperti dalam Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, Al-Quran membentuk individu yang memerangi kejahilan. Setiap individu yang dibentuk mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Antara isi kandungan dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah. Al-Quran mengajarkan tauhid kepada kita, iaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah yang satu dan juga esa. Yang kedua, ibadah pengertian fuqaha. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan redha Allah SWT. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji maupun yang tercela. Dan hukum hakam. Hukum hakam yang ada dalam Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada sesama manusia yang terbukti bersalah. Kelima, peringatan. Peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah berupa seksa neraka. Yang seterusnya, sejarah dan kisah. Sejarah dan kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapat kejayaan akibat taat kepada Allah, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat ataupun ingkar dengan perintah Allah SWT. Yang ketujuh, dorongan untuk berfikir. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mengulas suatu perbincangan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Dan yang terakhir sekali, janji dan ancaman. Dalam Al-Quran juga telah dinyatakan janji-janji Allah serta ancaman kepada mereka manusia di atas segala perbuatan yang dilakukan semasa di dunia. Untuk tamadun India, pendidikan pada zaman Vedik, iaitu kedatangan orang Aryan yang membawa satu budaya dan tahap baru dalam masyarakat Indus. Tahap ini dikenal sebagai zaman Vedik. Zaman Vedik merupakan zaman permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat Indus kerana lahir agama Hindu. Dan masyarakat tamadun Indus beralih ke lembah Ganges setelah beberapa lama bertapak di lembah Indus. Kerajaan kecil beralih telah disatukan semasa pemerintahan Chandragupta Maurya yang menyebabkan wujud empayar pertama, dan dinasti Maurya telah mencapai tahap kegemilangan pada pemerintahan Asoka.
Falsafah pada zaman Vedik, semua darsana menemui bahawa meskipun manusia berusaha dengan bersungguh-sungguh, kehidupannya masih lagi penuh dengan penderitaan. Oleh itu, matlamat utama darsana ni adalah untuk melepaskan diri daripada penderitaan, bukan sahaja untuk sekarang tapi untuk selama-lamanya. Dan ahli falsafah Hindu telah menenggelami diri mereka sendiri untuk mencari matlamat hidup. Dan kaedah-kaedah utama yang digunakan ada 3. Yang pertama, tapas, iaitu disiplin rohani. Yang kedua, Sravana, mendengar kebenaran daripada guru. Yang ketiga, Manana, iaitu penghayatan ilmu. Tujuan pendidikan dalam tamadun yang India, yang pertama adalah untuk menyediakan manusia sehari selepas kematian. Yang kedua, semua hukuman agama mestilah dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama. Yang ketiga, untuk mencapai tahap Brahmana yang berpendidikan. Keempat, pendidikan juga meningkatkan ilmu pengetahuan. Kelima, pendidikan di India bertujuan untuk menambah pengetahuan dan menyasarkan kepada golongan untuk mengatasi buta huruf. Dan yang seterusnya, pendidikan juga mendapat kedudukan dalam pemerintahan. Beralih kepada aspek penekanan dalam pendidikan. Pertama, prihatin dengan agama Hindu. Yang kedua, pendidikan yang memberi asas untuk belajar Veda. Yang ketiga, seorang mestilah menghafal pelbagai buku agama termasuk Veda berisi peraturan, ritual, menteri dan lagu agama. Dan akhir sekali, mereka harus belajar karya ilmiah dan juga falsafah. Tamadun Cina. Latar belakang pendidikan China. Masyarakat Cina sangat menghormati golongan intelektual. Kerajaan bertanggungjawab menyediakan keperluan dan kemudahan pendidikan seperti menyediakan rumah guru, rumah penaung yang kaya, rumah berhala dan pondok. Dan kanak-kanak bermula bersekolah semasa berumur 7 tahun. Pada zaman Maharaja Wuti dalam dinasti Han, sekolah tinggi ditubuhkan di ibu kota dan menggalakkan penubuhan sekolah-sekolah di provinsi dan daerah. Pada zaman Maharaja Yan Kuan dalam dinasti Sui, sekolah dan perpustakaan imperial telah dibuka. Pada zaman dinasti Ming, kolej golongan belia dan universiti kebangsaan telah ditubuhkan pada peringkat pusat. Pada zaman Xuanzong, akademik Hanlian telah ditubuhkan. Matlamat sistem pendidikan tamadun Cina ada 5. Yang pertama, membezakan golongan elit dan golongan biasa. Kedua, lulus peperiksaan perkhidmatan awam. Yang ketiga, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Dan yang keempat, memupuk nilai moral dan juga etika. Dan yang kelima, memilih pegawai kerajaan. Tamadun Melayu. Pada awal perkembangan tamadun, masyarakat Melayu hanya menerima pendidikan tradisional sahaja, seperti kelas mengaji Al-Quran dan juga bahasa Arab. Perkembangan ini berlaku secara perlahan yang mana diusahakan oleh guru-guru agama. Dan sekitar abad 19, sekolah Melayu mula dibuka. Sekolah Melayu yang pertama dibuka pada 1821, itu Sekolah Melayu Gelugur. Ciri utama sekolah Melayu ialah pelajaran Melayu disediakan selama 4 tahun, mutu pelajaran yang terhad dan rendah tahapnya, dan menyediakan para pelajar menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Capaian tamadun Melayu dalam aspek pendidikan adalah seperti berikut. Yang pertama, kewujudan institusi pendidikan agama Islam, wujudnya masjid, pusat-pusat ibadat dan pelbagai kegiatan masyarakat, madrasah dan juga miunasah, merupakan pusat pembelajaran Islam yang terkenal di Selangor, Perak dan beberapa tempat di Sumatera. Dan kecenderungan Sultan menguasai pendidikan Islam. Minat ini telah mendorong Sultan untuk mengarahkan ulama menulis dan menterjemah kitab agama Islam dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Penterjemahan ini berfungsi untuk menjelaskan ajaran Islam dan menjawab persoalan masyarakat daripada perspektif Islam, dan telah muncul kemunculan golongan intelektual. Sekian, saya pas kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kelima. Saya Nazatul Ainina binti Abdul Latif yang akan membentangkan tentang bahagian terakhir, iaitu persamaan ciri tokoh tamadun dalam hubungan masyarakat menurut pegangan setiap tamadun. Sebelum itu, apakah definisi masyarakat yang kita ketahui? Menurut Kamus Dewan, masyarakat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan tertentu dan cara tertentu. Masyarakat di sesuatu tamadun akan mencerminkan pelbagai pandangan, misalnya dari segi budaya, agama, pengetahuan, tradisi, malah juga bahasa dan pelbagai lagi.
Jadi, dari segala segi ini, kita akan dapat mengenali asal-usul sesuatu bangsa dan juga tamadun yang wujud pada waktu itu. Baiklah, yang seterusnya, tamadun Islam. Dalam tamadun Islam, hubungan masyarakat itu terbentuk hasil daripada gabungan manusia yang wujud atas ikatan syariah Rabbani yang bermatlamatkan kehidupan sejahtera serta aman dan damai. Islam sentiasa inginkan hubungan yang baik antara satu sama lain. Jadi, antara tokoh Islam yang membawa sifat ini, antara contohnya seperti kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin. Bukan mereka sahaja yang menunjukkan contoh yang baik, namun ramai lagi ahli sunnah wal jamaah menitik beratkan hubungan dengan masyarakat dalam kehidupan seharian. Mereka menunjukkan contoh yang baik, sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain, berkasih sayang, bantu-membantu tanpa kira warna kulit, kepercayaan maupun agama. Contoh yang boleh diberi ialah semasa zaman pemerintahan kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, ada seorang orang tua yang bukan Islam yang hidup daif dikecualikan daripada membayar cukai tanah pada ketika itu. Jadi, kita boleh lihat dalam tamadun Islam ini, walaupun masyarakatnya bukan terdiri daripada orang Islam, namun masih diperlakukan dengan adil dan sama rata. Bukan seperti sekarang, kita lihat ramai saudara se-Islam kita hari ini hidup dengan keadaan yang sangat menyedihkan, ditindas, sehingga kita sendiri tidak mampu untuk membantu mereka selain daripada mendoakan kesejahteraan mereka di bumi Palestin, Yaman, Xinjiang dan banyak tempat lagi tanpa pengetahuan kita. Allahu a'lam. Seterusnya, tamadun India. Menurut tamadun India, hubungan masyarakat boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, Indo-Arya yang terletak di utara India dan yang kedua, orang Dravida yang terletak di selatan India. Hubungan dalam masyarakat terbentuk hasil daripada interaksi dengan tamadun Hinduisasi atau dikenali sebagai Indianisasi. Sebagai contoh, tokoh yang menitik beratkan hubungan dalam masyarakat bagi tamadun India ialah Mahatma Gandhi. Beliau menggunakan pendekatan masyarakat dengan penuh kasih sayang. Beliau menjalinkan hubungan dengan orang Islam dengan Hindu melalui gerakan khilafat. Dalam gerakan tersebut, beliau menekankan 8 perkara dalam tamadunnya melalui jalan 8 lapis. Yang pertama, setiap masyarakatnya haruslah mempunyai kepercayaan dan pengetahuan yang baik. Beliau menggalakkan masyarakatnya menuntut ilmu pengetahuan yang banyak. Yang kedua, keinginan yang baik, memiliki makna kehidupan yang baik, menjaga tingkah laku dengan sentiasa berkelakuan baik, menuturkan kata-kata yang baik, memiliki usaha yang baik, sentiasa berfikiran yang positif dan melakukan pertapaan yang baik. Mahatma Gandhi sentiasa peka terhadap masyarakat yang di bawah pimpinannya pada suatu masa dahulu sehingga beliau juga sanggup berkorban bagi menuntut kemerdekaan di tanahnya. Semangat yang ada dalam jiwanya sangat besar dan beliau juga mahu masyarakatnya bersama-sama berusaha dalam memajukan diri dengan mengamalkan 8 perkara itu tadi. Seterusnya kita pergi ke tamadun Cina. Dalam tamadun Cina telah terbahagi kepada 5 bentuk hubungan masyarakat yang bermula dari sebuah keluarga terlebih dahulu sampai ke masyarakat luar dan sehingga kini masih diamalkan oleh setiap masyarakat Cina. Yang pertama, hubungan bapa dan anak. Dalam tamadun ini, bapa harus baik hati atau memiliki kefahaman yang diinginkan oleh anak-anak, manakala anak pula harus bertanggungjawab terhadap ibu bapa dan bapa sama ada sebelum berkahwin ataupun sudah berkahwin. Jadi berdasarkan ini, hubungan kekeluargaan itu akan terus wujud dan tidak terputus walaupun setelah anak-anaknya mendirikan rumah tangga. Tamadun Cina memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi di mana jika kita lihat, jika salah seorang anak yang berjaya, dia mahu semua berjaya dan jangan tinggalkan antara satu sama lain. Mereka juga tiada istilah dengki antara adik-beradik, malah mereka akan berusaha bersama-sama untuk berjaya. Kemudian, hubungan suami isteri di mana suami harus jujur terhadap isteri dan isteri pula harus tunduk mendengar cakap suami. Suami ialah ketua keluarga. Jadi
Jika tidak ingin timbul banyak masalah dalam rumah tangga, suami haruslah berkata jujur dengan isteri, tidak menipu, apalagi curang. Dan isteri pula janganlah meninggikan suara kepada suami. Jika ada masalah, selesaikan dengan cara yang baik seperti berbincang dan sebagainya. Baiklah, yang ketiga pula, hubungan antara saudara tua dengan yang muda, iaitu yang tua harus bermurah hati dan membantu yang muda. Manakala yang muda pula harus menghormati orang tua. Sebenarnya, perkara ini telah menjadi norma dalam masyarakat sehingga kini. Jadi, nampaklah dalam setiap tamadun pasti akan terselit persamaan kerana setiap tamadun inginkan kehidupan yang cemerlang. Yang keempat pula, hubungan antara raja dan pegawai, dan ini boleh disamakan dengan hubungan kerajaan dan rakyatnya, di mana raja mestilah memiliki sifat peri kemanusiaan dan pegawai atau rakyat pula harus taat. Dan yang terakhir ialah hubungan antara sahabat, di mana kejujuran menjadi pedoman dalam hidup. Barulah hidup aman dan bahagia, tiada yang tikam belakang ataupun bersifat dalam dua muka. Baiklah, persamaan tamadun dan hubungan masyarakat yang terakhir kita akan kupas hari ini ialah tamadun Melayu. Kita ada 11 ciri di mana yang pertama haruslah dimulakan dengan akidah Islam. Kita percaya bahawa bila disebut orang Melayu, rata-rata akan memikirkan Melayu ialah orang Islam. Namun, masih terdapat juga orang Melayu yang belum Islam ya. Jadi, jangan salah sangka. Baiklah, seperti biasa, masyarakat Melayu akan berpegang dengan akidah Islam dalam setiap perkara. Kemudian, ketaatan kepada raja dan menghormati pemimpin. Dan masyarakat dalam tamadun Melayu juga sangat berpegang teguh kepada adat resam. Contohnya dalam perkahwinan, masih ada adat memakan sirih semasa merisik. Paling tidak pun pasti akan ada sirih sebagai simbol untuk menghantar rombongan meminang atau merisik. Kemudian, yang keempat, memuliakan orang tua. Seterusnya, mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim. Dalam apa perkara sekalipun, keluarga mesti jadi keutamaan. Bukan dalam tamadun Melayu sahaja. Begitu juga dengan tamadun yang lain. Sebagai contoh, pada masa ini, kita dilanda wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Tidak lain tidak bukan, kita terus memikirkan nasib keluarga yang berada di kampung sehingga sanggup melanggar arahan PKP kerana perasaan terlalu bimbang dengan nasib keluarga. Jadi, kita boleh lihat dengan jelas bahawa keluarga itu sentiasa menjadi keutamaan. Walau bagaimanapun, kita juga tidak boleh terlalu mengikut hati kerana setiap perkara yang dilakukan oleh kerajaan sentiasa bersebab. Jadi, kita harus berbalik semula kepada perkara yang kedua tadi, iaitu kita perlu taat kepada raja dan pemimpin negara. Persamaan dalam masyarakat menurut tamadun Melayu yang keenam pula, saling menghormati antara satu sama lain. Kemudian, meraihkan tetamu, bertimbang rasa dan bersopan santun serta berbudi bahasa. Masyarakat Melayu dikenali sebagai masyarakat yang penuh budi bahasa dan lembut tutur bicara kerana kita mempunyai banyak bunga-bunga bahasa. Kita ada simpulan, bidalan, peribahasa, perumpamaan dan banyak lagi. Apabila hendak marah je, kita guna perumpamaan. Misalnya, dan kita tidak terus marah. Ayat masyarakat Melayu sentiasa berkias-kias, kadang sampai tidak faham. Itu masyarakat Melayu dahulu. Pada masa ini, kita sudah kurang mengamalkannya kerana faktor perubahan masa. Namun, kita masih mempelajarinya sehingga kini. Kemudian, bermesyuarat dan yang terakhir bergotong royong. Masyarakat Melayu sentiasa hidup bermuafakat. Jadi, perkara seperti ini telah menjadi norma. Misalnya, hendak melakukan majlis perkahwinan, pasti jiran tetangga akan turut membantu mempersiapkan juadah dan bermesyuarat untuk melahirkan kata sepakat. Tuntasnya, setiap tamadun memiliki ciri-ciri yang sama dalam hubungan masyarakat kerana setiap tamadun memerlukan interaksi antara satu sama lain bagi membentuk masyarakat yang harmoni.